Ya. Macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Beraya-waya ni sampai ke mana? Ke Bukit Aman. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, begini saja. Untuk meningkatkan prestasi hidup kita dalam rangka hidup beragama ini, Ustaz nak berbincang tentang tajuk solat duha. Suatu solat yang begitu ringan, tetapi ramai di kalangan kita yang terlepas pandang. Nak tahu terlepas pandang ataupun tidak, senang je. Hari ini siapa di kalangan kita solat duha? Agak-agaklah kalau disuruh angkat tangan sampai ke 10 tangan. Rasa gaya duduk, gaya bersandar, gaya bersandar, tak ada jaminan. Jadi kita kena ingat, pertama sekali dari segi faktanya, tidak ada solat sunat yang lebih afdal selepas solat fardu kecuali dua. Pertama yang berada pada first rankingnya ialah solat tahajud. Kedua, solat duha. Ambil dulu solat tahajud. Bila ke tempoh solat tahajud? Ini pun ada di kalangan kita confused. Solat tahajud ni ialah solat yang kena bangun, tidur pukul 5 bangun, solat sunat. Dan ada yang mengatakan itulah dia namanya qiyamul lail. Dari segi perbincangan ilmiah, iaitu qiyamul lail dan tahajud adalah sesuatu yang berbeza. Qiyamul lail merujuk kepada sebarang solat sunat yang didirikan selepas solat isyak. Maka itu namanya Qiyamul lail maknanya sebarang solat sunat yang didirikan selepas solat isyak. Itu namanya solat qiyamul lail. Contoh, kita solat isyak 4 rakaat. Selepas itu kita pun buatlah solat sunat ba'diyah isyak 2 rakaat. Solat sunat ba'diyah isyak 2 rakaat itu dimasukkan di bawah tajuk qiyamul lail. Selepas solat isyak adalah buat majlis untuk solat hajat. Anak nak masuk SPM, exam. Isteri nak bersalin. Setiap tahun bersalin isterinya. Okey. Maka solat sunat yang didirikan selepas solat isyak itu namanya qiyamul lail. Baik. Dalam soal qiyamul lail, tidak ada ibadat solat yang paling afdal dalam qiyamul lail kecuali solat witir. Kerana itu, kita dikehendaki ambil peluang untuk berwitir sebelum tidur. Sebab itu adalah seafdal qiyamul lail, namanya witir. Manakala tahajud, ia merujuk juga kepada solat sunat, tetapi diletakkan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya dimestikan kita terlebih dahulu tidur selepas isyak. Bangun, barulah boleh untuk kita menyempurnakan solat sunat tahajud. Macam mana? Ya, tidur malam, bangun,
sebelum subuh, maka namanya salat sunat tahajud. Timbul soalan di sini, Ustaz, tidur ni lama mana? Apakah secukup rasa sehingga pukul 5 bangun baru tahajud? Ulama menyebut tidur dalam bahasa walau lahzatan, biarpun sekejap sahaja. Janji sekali nyenyak. Contoh, katakanlah kita selepas solat isyak kita tidur, pukul 9.30 balik masjid, mengantuk sangat. Okey, tidur. Pukul 10.30 jaga. Awal kan? Boleh ataupun tidak pukul 10.30 tu untuk kita bertahajud? Mesti nak kata boleh. Itu siapa nama? Kak Salbiah, Kak Masyita, Kak Nora, Kak Rosma. Ya, betul. Jawabnya harus. Boleh bagi orang ini untuk dia solat sunat tahajud. Pukul berapa? 10.30. Ya, 10.30. Usolli sunat tahajud raka'atain lillahi ta'ala. Wah, masih awal. Orang semua sedang tengok Maharaja Lawak. Tak, kita solat sunat tahajud. Sebab syarat sudah pun ada pada kita. Tidur. Habis tu Ustaz, yang kita biasa dengar solat sunat tahajud tu bangun pukul 2 pagi, pukul 3 pagi, pukul 4 pagi, pukul 5 pagi. Iaitu bagaimana pula? Jawapan itu ialah merujuk kepada waktu yang paling afdal. Itu ialah waktu yang paling afdal. Pukul berapa? Pukul 3 pagi. Itulah disebut fi jawfil laili, betul-betul center dan pertengahan malam. Itulah saat yang paling payah nak tahajud kan. Kalau pukul 5 pagi mudah. Kerana apa? Sebab anak-anak kita bangun nak solat subuh, kita bertahajud. Sama juga keadaannya pukul 11 malam, senang. Sebab apa? Sebab kita tidur kerana kita bangun. Tetapi yang agak sedikit heavy-nya ialah nak bangun pukul 3 pagi. Bayangkan, nak mandi wajib lagi. Contoh. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini keadaan dia. Jadi itu perbezaan di antara qiyamul lail dengan tahajud. Sekarang sudah kita faham, Ustaz nak tanya. Ni kita ni belajar nak beramal kan? Tak ada guna belajar tak amal. Mikrofon cantik tu dia ada LCD, tapi stereotype tidak ada progress dalam amalan kita. So cuba kita nilai. Saya nilai diri saya, tuan-tuan dan puan-puan nilai diri masing-masing. Hari ni hari Selasa, ulur sampai ke Selasa lepas. Berapa kali in between itu kita solat kita qiyamul lail dan kita bertahajud. Hello. Soalan. Okey. Agak-agak bangun tak tahajud? Dalam masa seminggu ni? InsyaAllah kan innalillah. Alhamdulillah, bangunlah pada mereka yang bangun dan terus syahid pada mereka yang syahid. Jadi kepada mereka yang bangun, alhamdulillah, tanda kita diberi keringanan oleh Allah untuk bangun. Dan kepada mereka yang tak bangun, cubalah kita nilai balik. Apa dia? Jangan buat tiada masa dengan Allah. Kerana akan tiba satu hari nanti, Allah Subhanahu Wa Taala akan buat tiada masa dengan kita. Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita nikmat yang tidak putus-putus. Tiba-tiba kita nak beribadah kepada Allah hatta untuk tempoh setengah jam, kalaupun tidak tiap-tiap malam, seminggu sekali tahajud.
seminggu sekali tahajud, kemudian hanya untuk tempoh 15 minit. Ini adalah suatu tahap yang paling minima, paling kedekut. Cabar diri kita. Seminggu sekali, dalam seminggu sekali itu ambil peluang tahajud, tak banyak, 15 minit. Standard teknik. Jadi kalau yang ni pun tak boleh buat, maaf, kita bukan lelaki perkasa, kita pondasian. Kita adalah seorang yang lumpuh dalam rangka nak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan ibadah yang terbaik. Kenapa tahajud ini mustahab? Innallaha yanzilu ila sama'id dunya fi thuluthul laili. Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia, langit yang paling hampir dengan kita. Bila? Sepertiga malam tu, pada pukul 3 pagi. Dan dikala itu Allah Azza wa Jalla menyeru kepada kita semua, man min mustaghfirin fa astaghfirulah. Manalah di kalangan staf teknik yang sedang bangun bertahajud, yang sedang beristighfar, minta supaya aku ampunkan dosa dia, aku nak ampunkan dosa dia sekarang. Man min taibin fa atubulah. Siapalah di kalangan hamba-Ku yang sedang bertaubat sekarang, aku nak terima taubat dia. Ma min da'in. Siapalah di kalangan hamba-Ku yang sedang berdoa, untuk aku mustajabkan doa dia. Allah Azza wa Jalla buka dengan lelongan yang begitu sekali luar biasa. Ini janji Allah. Kita bertaubat, confirm Allah terima taubat kita. Tidak ada insya-Allah lagi dah. Kita bertaubat, insya-Allah Allah terima. Tak ada insya-Allah, confirm. Sebab apa? Janji Allah. Yang sebut insya-Allah, insya-Allah kita yang selalu bohong. Datang Kelantan, okey, kami akan buat stadium. Ini contoh. Kami akan buat jambatan. Pantang datang, berjanji. Pantang berjanji, datang betul. Faham, tak faham, nasib. Memang manusia bohong. Nah, kadang-kadang sengaja sebut insya-Allah supaya senang nak berbohong. Kita confirm insya-Allah. Tapi Allah Azza wa Jalla confirm. Siapa yang bertaubat, confirm Allah terima taubat. Siapa yang berdoa, confirm Allah mustajab doa. Yakin dengan janji Allah Azza wa Jalla. Medium dia apa dia? Solat sunat tahajud. Pukul 3 pagi. Wah, heavy gila. Masa itulah orang kata masa yang paling seronok tidur. Tapi itulah tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Watak hamba Allah yang beriman ialah dia sanggup renggang kerana seketika bantal, tilam, katil yang dia sedang empuk menyelubungi dia untuk dia bertahajud. Jadi saya muhasabah saya, tuan-tuan dan puan-puan, muhasabah diri masing-masing. Bagi saya senang je. KPI kita yang kita nak achieve, standard kita ni, saya cabar. Tak payah tiap-tiap malam lah, nampak sangat warak. Ambil standard teknik dulu. Apa dia? Seminggu sekali setengah jam. Seminggu sekali setengah jam. Kalau tak boleh buat, tengok kat cermin, walaupun awak masa, panas siap. Okey, habis tahajud. Muhasabah yang kedua ialah selepas solat tahajud yang berada pada first ranking terbaik, datanglah yang kedua, namanya solat duha. Okey. Berkenaan solat duha, tuan-tuan dan puan-puan, saya merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah kata, Nabi telah memberikan wasiat kepadaku. Awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi thalath khisal.
Nabi telah memberikan kepadaku dengan 3 wasiat yang khusus. Antaranya ialah supaya aku solat duha, supaya Abu Hurairah solat duha. Okey. Lagi solat witir. Ketiga apa dia? Puasa 3 hari pada setiap bulan, 13, 14 dan 15 pada setiap bulan Qamariyah. Bukan Masehi, tapi pada perkiraan bulan Qamariyah, bulan Hijrah. Isunya sekarang ialah Nabi, para ulama hadis ketika mengkaji hadis ini mendapati Nabi juga memberikan wasiat yang hampir sama kepada sebilangan sahabat-sahabat yang lain. Tapi yang anehnya ialah 2 je Nabi sebut. Apa dia? Puasa 3 hari pada setiap bulan Qamariyah, dan kedua salat witir. Adapun untuk Abu Hurairah ditambah 1 lagi. Apa dia? Salat duha. Kenapa? Kajian dibuat oleh ulama, puncanya begini. Bagaimana Abu Hurairah pribadi dia banyak tertinggal salat tahajud. Sebab Abu Hurairah terkenal orang yang banyak meriwayatkan hadis. Siang hari Abu Hurairah pergi jumpa dengan sahabat-sahabat Nabi untuk meriwayatkan hadis. Malamnya kerja dia menulis hadis, buat assignment sampai ke larut malam. Penat tidur, bangunnya subuh, tak sempat nak bangun bertahajud. Jadi Abu Hurairah merintih, ya Rasulullah, aku ni paling kurang salat tahajud. Kenapa? Kerana malam all out fokus untuk menulis hadis-hadis. Pantas Nabi SAW membuat al-mu'adalah, timbang tara. Maka timbulnya hadis ini, gantinya apa dia? Salat duha. Artinya mesej yang Nabi nak beritahu, wahai Abu Hurairah, kalaulah kamu rasa sukar dan payah untuk kamu bertahajud dengan alasan begini, maka sebagai nak cover, nak counter balik yang terbabas solat tahajud ialah solat duha. Artinya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, fahamlah kita bahawasanya solat duha dianggap sebagai backup. Sesiapa yang memang dia tidak bangun untuk solat tahajud, sekurang-kurangnya dia mesti berusaha untuk cover dan qada, bukan qada, cover dengan solat duha, agar hidup ni sentiasa saja sama ada jalur hidup dia tahajud dengan duha dibuat kedua-duanya sekali, ataupun paling-paling tidak, kalau luput tahajud maka dibuat akan solat duha. Sesiapa yang boleh maintain dengan keadaan ini, barulah Allah Subhanahu Wa Taala redha kepada dia. Ini muhasabah kepada kita ni. Jadi dalam hal ini kita berada di mana, tuan-tuan dan puan-puan? Solat tahajud sudahlah kita luput. Harapannya kita boleh cover dengan solat duha. Tinjau-tinjau, tengok-tengok, solat duha pun entah ke mana, solat tahajud entah ke mana, solat duha entah ke mana. Para ulama membuat perumpamaan, orang ini samalah seperti seorang yang lumpuh, kedua-dua kakinya tidak ada. Kalau kudung sebelah kanan je kaki tidak ada, sebelah kiri ada, ya masih lagi kita boleh berjalan, biarpun agak sedikit sengit. Tapi kalau kaki kanan pun tidak ada, kaki kiri pun tidak ada, pada masa itu kita boleh bayangkan betapa jerih sebuah kehidupan itu. Betapa jerih sebuah kehidupan itu. Kalau kita ni seorang yang belum berkahwin,
wa imma kita lelaki, wa imma kita perempuan, sukar untuk kita miliki jodoh. Sebab apa? Sebab orang nampak kita bukan aset, kita adalah liability. Hello. Nah, demikian juga di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allah klasifikasikan kita sebagai hamba yang lumpuh di sisi Allah Azza wa Jalla. Hamba yang tidak berkualiti. Hamba yang tidak berusaha untuk menjadi radhiyallahu anhum wa radu an. Allah redha kepadanya dan dia redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ustaz sarankan biarlah kita paling tidak, kalau tak dapat solat tahajud, kita cover dengan solat duha. Agak-agaklah antara tahajud dengan duha ni mana lebih payah nak buat? Cik Aizul, tahajud ya, jawapan berdasar pengalaman. Tak apa, semua yang sama. Tahajud pun tidak, terkejut pun tidak. Jadi kalau kita pengakuan, oh tahajud lebih sukar untuk kami laksanakan, duha lagi mudah. Okey, tanya, duha macam mana pula? Hari ni hari Selasa, undur ke Selasa lepas? Lepas Selasa sampai ke Selasa hari ni, berapa kali pula lah kita solat duha? Cik Aizul kan? Masa seminggu? Solat, alhamdulillah. Dan berkopi atau solat? Yang tak kopi solat. Okey nah. Jadi kalaulah tuan-tuan, puan-puan, okey, kalau kita dalam masa seminggu ni tak ada solat duha, maaf cakaplah, tahajud pun kita payah, duha pun kita payah, kita dianggap lumpuh kedua-dua kaki. Dianggap sama seperti seekor burung yang patah kedua-dua sayap. Tidak ada nilai, rubbish, hampas kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tolong ya, jangan buat tiada masa dengan Allah, kerana akan tiba satu hari nanti Allah akan buat tiada masa dengan kita. Kita boleh beri alasan, oh ustaz, kami di sini rasyid, kujur saja. Ya, apa jua sekalipun, kitalah yang decide diri kita. Kalau kita kata sibuk, sibuklah. Yang pelik, kita boleh guna ruang untuk perkara yang lain. Pergi makan kat kantin, boleh. Okey, untuk kita take file, sat rokok, boleh. Untuk kita buat refreshment kita, boleh. Yang berapa 10 minit. Apakah payah untuk kita datang ke tingkat 5, Allahu Akbar, solat duha sekejap. Tolong ya. Baik. Kenapa tengok saya macam ni? Ada masalah? Baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekarang kita masuk kepada teknikal solat duha. Jadi solat duha ni berapa rakaat sebenarnya? Dua. Yalah, itulah hak pada minimum. Ya, 2 rakaat. Di dalam hadis Nabi SAW secara praktikal, bagaimana sahabat-sahabat Nabi dan isteri-isteri Nabi SAW melihat Nabi solat duha, ada kalanya 2 rakaat, ada masa hari tertentu 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat, 12 rakaat. Dan ada masanya pada suatu hari itu Nabi langsung tak solat duha. Okey, kenapa semua ini berlaku? Kenapa ada pada suatu hari Nabi langsung tak solat duha? Sebab Nabi nak bagi message bahawa solat duha ni status dia sunat, bukan wajib. Kalau Nabi continue tak pernah tinggal solat duha, dibimbangi, sahabat akan buat kesimpulan bahawa solat duha ni wajib. Okey, kalau wajib berat kan? Secara teknik, dia kata yang sunat, yang wajib pun bersilat-silat nak buat. Okey. Yang kedua, kenapa Nabi ni buat variasi macam tu?
2 sampai 12 rakaat. Mesej yang Nabi nak beritahu bahawa solat duha ni terpulang. Okey, kalau kamu lapang, nah 12 rakaat. Oh, sedikit sibuk, 10. Sibuk juga, 8, 6, 4, 2. Ustaz, 2 pun sibuk. Tak payah. Ya sibuk, nak macam mana kan? Memang saya sibuk. Saya businessman, this my card, you know. Menyapa, sepak, betul. Jangan buat kita masa dengan Allah. Kita kena ingat, apa jua kita sekalipun, core business kita apa dia? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, adalah mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tuan-tuan belakang sila duduk. Ruang masih ada. Tafassahu. Ke depan sikit, ke depan sikit. Jadi, apapun disarankan kepada kita supaya paling minimal 2 rakaat, dan kalaulah kita sibuk juga, malas juga, buatlah paling tidak 4 rakaat 2 salat. Jadi maknanya kita cuba buat keputusan hari ini antara 2 ke 4 rakaat sebagai percubaan awal. 2 rakaat, 4 rakaat, 2 rakaat, 4 rakaat. 2 rakaat ni paling kedekut. Yang tidak ada kedekut lebih daripada itu. 2 rakaat. Okey. Ataupun 4 rakaat. 2, 4, 2, 4, 2, 4. Seterusnya ialah kelebihan kepada solat duha. Kuliah kita hari ini simple je, solat duha. Dia pun negara semakin panas, PRU dah tak ambil. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah setiap solat ni ada tujuan dan matlamat dia. Solat fardu untuk ingat kepada Allah. Wa aqimis salata li dzikri. Tujuan aku syariatkan solat fardu untuk ingat kepadaku, yakni kepada Allah Azza wa Jalla. Tidur malam, bangun mamai. Oh, solat subuh ingat kepada Allah. Keluar rumah bekerja. Pukul 1:30 Allahu Akbar, ingat semula kepada Allah. Nah, okey, bekerja. Hampir nak lalai. Oh, solat asar, ingat semula kepada Allah. Ada tujuan dia. Solat tahajud, saya dah sebut tujuan dia. Solat duha, orientasi kepada solat duha, tak lain dan tak bukan ialah untuk menjemput rezeki datang kepada kita. Ulangan, tujuan, matlamat, KPI yang ada pada solat duha ialah untuk kita menjemput rezeki datang kepada kita. Menjemput rezeki, ya. Buktinya apa? Pertama sekali, kalau kita lihat surah-surah yang dibaca dalam solat duha adalah pertama sekali surah Wasyamsi wa duhaha, dan ada masa Nabi hand over dengan wadduha. Bagaimana surah-surah ini dikategorikan sebagai surah yang lembut, bening, tenang, nyaman, segar. Secocok dengan tidak ada suasana yang paling tenang, segar dan fresh kecuali waktu duha. Waktu duha ni mula pukul berapa ya? 12 tengah hari sehingga pukul 2 kan? Okey, waktu duha mula pukul 7.30, tamat sehingga pukul apa kan? Sehingga pukul 11. Ya, pada bila-bila masa pukul 7.30 hingga pukul 11, kalau kita tarik perhatian, memang itu waktu yang sangat tenang, segar, fresh, baru nak mulakan kehidupan. Lebih daripada itu ialah kedua, doa kepada solat duha ini semua doa yang berorientasikan kepada rezeki. Allahumma in kana arzaqana fis sama fa ansilhu, wa in kana fil ardi fa akhrijhu, wa in kana ba'ida fa qarribhu,
Wa in kana qalilan fakaththirhu. Wa in kana 'asiran fayassirhu. Wa in kana